Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Isnin, selamat tengah hari, selamat tengah hari kepada semua yang menonton. Selamat tengah hari, selamat tengah hari Isnin. Okey. Apa khabar? Apa khabar anda semua? KD lovers, para penonton KD Kerutup. Apa khabar hari Isnin anda? Assalamualaikum Kak Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari Isnin? Hari baru, minggu yang baru. Kita dah masuk ke minggu yang baru pada hari ini. Okey. Assalamualaikum Kimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Minta tolong sharekan sharekan live Bonda B sekarang ni kepada lebih ramai, lebih banyak grup. Sharekan kepada seluruh alam. Okey, supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada perkongsian Bonda B pada hari ini. InsyaAllah rezeki untuk dikongsi, ilmu untuk dikongsi. Okey, so saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Bonda B dari KD Kerutup Terengganu. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu bekerja, ibu-ibu yang sibuk, ibu-ibu busy, yang kerja berlambak, tak sempat nak masak, tak sempat nak menyediakan air tangan
untuk seisi keluarga dengan membantu mendapatkan lauk ala kenduri 7 bintang yang sedap, lazat, padu, daging yang lembut, kuah yang meresap. Bila dimakan kuah meleleh-leleh sampai tak terkata dia punya kelazatannya. Cepat dan mudah disediakan. Ini dia KD Kerutuk. Baru teringat dah terliur. Okey, alhamdulillah. KD Kerutuk sangat-sangat mendapat sambutan yang sangat baik. So kebiasaannya siapa yang beli mereka akan repeat sebab sangat sedap dan sangat mudah untuk disediakan. Golongan tua sangat-sangat suka, golongan muda pun sangat-sangat suka, anak-anak lagi-lagi suka. Sangat sesuai untuk dimakan seisi keluarga. Okey, so kita ada kempen sempena PKP 3.0 ini. Kita adakan kempen Kita Jaga Kita. Okey, sempena PKP 3.0. Anda duduk rumah, join kita punya jemputan bertuah, dapat menang KD Kerutuk Terengganu. Itu dia. Jadi, jangan lupa sekarang ini cabutan bertuah akan dijalankan pada pukul 5.30 petang ini. Ada lagi cabutan bertuah yang kita adakan. Masuk hari ke-7, Masya Allah dah seminggu kita buat cabutan bertuah ni. Alhamdulillah. Dapatlah kita berkongsi kesedapan KD Kerutuk ni kepada lebih ramai orang. Okey. Jadi kepada anda yang nak join, senang saja share ke 5 grup sahaja dan share live petang ni ke 5 grup dan join kita punya link channel dan anda boleh berpeluang memenangi set KD Kerutuk kita. Okey. Adakah jelas? Suara saya boleh komenkan adakah jelas? Boleh tolong komenkan adakah jelas? Komenkan adakah jelas suara saya? Saya nak tahu adakah jelas? Adakah jelas suara saya? Minta tolong komenkan. Jelas. Thank you Kimi. Thank you so much. Okey. Jadi apakah topik kita pada hari ini? Topik kita pada hari ini ialah ini dia. Iaitu 5 fokus penting untuk saksikan perubahan dalam hidup. Tuan-tuan perempuan, kita dalam hidup kita ni kita tak nak berada dalam tahap yang sama sepanjang masa. Mungkin dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita hidup pada tahap yang sama, tak berubah kehidupan kita. So mungkin ini masanya kita bangkit, kita bangun untuk kita membuat perubahan yang besar dalam hidup kita. Thank you Kak Liza, komenkan jelas. Okey. So, ada tak daripada anda yang ingin merubah hidup anda menjadi 10 kali ganda daripada sekarang? Ada tak? Mungkin dalam masa beberapa tahun, setahun, bertahun akan datang, anda nak buat perubahan yang besar dalam hidup anda. Ada tak? Boleh komenkan. Adakah anda nak buat perubahan dalam hidup anda? Anda mungkin nak ubah anda punya, saya tak tahu pekerjaan anda sekarang, ataupun anda nak ubah kewangan anda nak ubah keluarga anda. So apa yang anda nak ubah? Apa yang anda nak ubah? So anda mungkin nak ubah banyak perkara dalam hidup anda. Jadi semestinya ada perkara yang anda perlu fokus untuk buat perubahan dalam hidup ni. Jadi jika anda rasa perkongsian saya ni bakal memberi manfaat kepada lebih ramai orang, bantu saya untuk kongsikan. Bantu saya untuk kongsikan kepada lebih ramai orang, kepada lebih banyak grup. Okay? So like dan berikan love. Bantu saya berikan love dan like supaya
kita sama-sama dapat lebih bersemangat untuk lebih meriah lah kita punya live ni orang cakap untuk kita berkongsi. Alright. So yes, itu dia. So kita nak share hari ni apakah 5 fokus penting untuk kita saksikan perubahan dalam hidup kita. Okey. Baik. So apakah dia? Apakah dia 5 fokus ini yang kita kena fokus? Kita kena fokus. The power of focus. Apa? Orang cakap kuasa fokus. Kuasa fokus ni memang sangat besar rupanya kalau kita belajar. Kalau kita tengok macam mana orang berjaya boleh berjaya, mereka ada kuasa fokus yang sangat hebat. Mereka fokus, mereka sangat-sangat fokus, orang kata laser fokus. Mereka tahu apa yang mereka nak capai, laser fokus. Laser fokus, mereka fokus apa yang mereka nak buat. So, apakah dia fokus penting untuk kita saksikan perubahan dalam hidup kita bila kita buat ni, insya-Allah. Okey. So, jadi nombor 1 ialah kita kena fokus untuk kita bina matlamat kita. Fokus untuk kita bina matlamat kita, tuan-tuan dan puan. Sebab first thing first, kita kena tahu kita nak pergi mana. Anda nak merubah apa dia? Apa yang anda nak ubah? Apa aspek apa yang anda nak ubah? Adakah anda punya kewangan anda nak ubah? Anda punya income anda nak ubah daripada berapa ke berapa? Berapa angka tu? Kalau anda kata anda nak jadi kaya. Kalau naik RM1 kan lebih kaya RM1 daripada yang sebelumnya. Jadi fokus bina matlamat ni kena sangat-sangat jelas. So berapakah perubahan income yang anda nak tengok tu dalam masa setahun daripada sekarang, dalam masa 3 tahun daripada sekarang, dalam masa 5 tahun dari sekarang. So berapa? Adakah anda dah tahu? Adakah anda dah jelas berapa yang anda nak capai dari segi income contohnya, ataupun dari segi anda punya peningkatan kerjaya anda? Anda nak pergi ke mana? Contoh kalau anda nak jadi manager. So berapa lama yang anda tetapkan? Dalam masa berapa tahun? Setahun sekarang saya mesti nak jadi manager. Contoh. So apa yang anda kena buat? Ataupun dalam keluarga anda mesti nak jadikan anak anda ni contoh seorang hafiz Quran. So berapakah surah yang diperlu hafal dalam masa setahun ni contoh? Dah berjaya menghafal sampai mana contoh? Sebagai seorang ibu contohnya. Jadi fokus bina matlamat. Mungkin anda nak apa di dalam hidup anda? Sebab matlamat ni dia mesti jelas lah. Dia mesti orang kata boleh diukur. Antara kriteria untuk kita bina matlamat ni, antara tips-tips untuk bina matlamat, dia mestilah boleh diukur. Maksudnya boleh kita tengok, boleh kita tengok dia punya apa? Orang kata tangible, maksudnya boleh kita tahu. Contohnya kalau kita nak kereta macam mana, nak rumah macam mana. Saya yakin faktor kewangan ini juga adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk kita ubah. Sebab kewangan boleh membantu kita capai banyak perkara. Ada orang kata, buat apa nak banyak duit? Kan? Betul setuju ke? Buat apa nak banyak duit? Adakah salah kalau kita nak banyak duit? Banyak duit tak salah, tapi ke mana kita gunakan duit tu? Adakah kita guna ke tempat yang salah? Ataupun kita guna tu untuk lebih banyak bersedekah? Okey? So bantu umat kita untuk kuatkan ekonomi, untuk bersedekah. Banyak tempat yang perlukan bantuan kita untuk bersedekah. Betul kan Kak Liza? Tak salah. Okey? So, satu, apakah matlamat anda? Pastikan ianya jelas. Alright? So, fokus untuk capai matlamat ni. So, setiap hari kita kena baca apa yang kita nak capai. Tuliskan dia. Tuliskan dan tuliskan. Jangan percaya cakap saya. Buat je. Tulis je.
Sebab antara ramai orang yang berjaya, mereka buat ni. Mereka tak percaya, mereka buat je. Betul Kak Liza, sedekah akan menjadi saham kita dalam kubur nanti. Okey? So, adakah anda dah clear dengan matlamat anda apa nak capai untuk diri anda, untuk keluarga anda, untuk orang sekeliling anda, orang-orang yang anda sayang? So, fokus untuk bina matlamat ni. Berapa setahun akan datang, 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang. Fokus yang terdekat untuk setahun akan datang lah. So, dalam masa setahun akan datang, you tulis apa you nak capai. So kalau you visualize, dan you minta doa sungguh-sungguh, insya-Allah Allah itu maha mengabulkan permintaan hamba-Nya. Okey? Alright. So, fokus bina matlamat anda. Nombor 2, apa yang kita kena fokus? Apakah seterusnya yang kita kena fokus? Nombor 2 ialah kita kena fokus kepada tindakan yang berikan hasil. Fokus kepada tindakan yang berikan hasil. Okey. Kita boleh kata practice make perfect. Kan? Adakah betul statement tu? Adakah betul statement tu? Practice make perfect. Boleh komenkan adakah betul? Adakah anda rasa betul practice make perfect? Anda rasa betul tak? Ayu ada join. Thank you so much Ayu. Saya tak nampak lah siapa yang join, minta maaf. Tolong komenkan lah. Nanti baru kita nampak. Baru kita tahu you menonton kan. So like dan love dan share dulu. Kalau anda rasa boleh mampu beri manfaat kepada ramai orang lain. Okay? Betul, somehow betul. Tapi mungkin ada kurang tepat dekat situ. Practice make perfect. Jika anda praktis sesuatu yang salah, so adakah anda dapat satu benda yang betul? Maksudnya you practice. Contoh kalau you nak main badminton, you practice, selalu you practice. Tapi cara pukulan you salah. Tapi you practice, you ingat you betul, tapi you practice. Dan adakah dia memberikan hasil yang betul? So, maksudnya you practice yang salah, dia akan memberikan hasil yang salah. Jadi, pentingnya anda fokus kepada tindakan yang betul. Apakah tindakan yang betul yang memberikan hasil? So anda kena tahu ni, apakah tindakan yang sepatutnya kita buat. Contoh, kita nak capai matlamat ni, dan kita nak buat something. So, apa dia tindakan tu? So, you kena tahu, you kena belajar, you kena tengok apa yang orang lain yang dah berjaya buat betul. So, dan fokus kepada tindakan tu. Nanti saya share lagi apakah dia. Maksudnya bukan ni saja faktor dia. Fokus yang kita perlu fokus. Ada lagi perkara lain yang kita kena fokus. Yang berkait. Yang berkait rapat. Okay. So, fokus. So, kita kata kita nak, contoh kita nak bina kewangan kita. Mungkin kita ada perniagaan contohnya. So, apakah caranya yang orang lain yang dah berjaya, peniaga lain yang dia buat betul. So mungkin anda boleh tanya dia, anda boleh ataupun anda boleh belajar dengan guru yang betul. So nanti kita tengok ada juga faktor yang seterusnya kan. So fokus untuk buat tindakan ni. Maksudnya ramai orang juga dia belajar tapi tak buat tindakan pun. Betul tak? So, adakah dia akan memberikan hasil? Ya. Tak sama saja. Okey. Alright. Okey. So, adakah tak boleh? So, adakah dia akan memberikan hasil? So, fokus tindakan. Kita kena buat. Okey. Kita tak boleh hanya semata-mata berharap kita punya keadaan berubah dengan tiba-tiba. Tidak akan tuan perempuan. Mungkin boleh berlaku tapi sangat-sangat orang kata hidup ni Allah tak jadikan dia magic. Allah nak elemen usaha tu. Apa usaha kita? Kena ada tindakan. Okey? Alright. So, seterusnya ialah ini dia. Tukar kebengangan menjadikan anda punya push factor.
tukar kebengangan anda menjadi satu push factor untuk anda. Okey. So adakah anda ada kebengangan? Ada orang saya nampak dia tak ada dia tak ada kebengangan. Dia tak ada, maksudnya memang kita bersyukur, okay? Kita bersyukur, alhamdulillah, memang kita sangat-sangat bersyukur dengan apa yang nikmat Allah berikan. Kan? Tapi you mesti ada sesuatu yang anda nak ubah. Mesti ada sesuatu yang anda nak ubah. Jadikan dia kebengangan yang anda kata anda mesti ubah dia. Anda mesti ubah dia. Anda nak tengok perubahan dalam hidup, anda mesti tahu apa yang anda nak ubah. Ada orang dia macam okey je dengan this kind of income contohnya. It's okay. So kalau anda rasa okeylah bagi anda. Anda tak perlu buat perubahan. Tapi of course kita manusia, kita nak hidup kita ada peningkatan. Ada peningkatan dalam hidup kita. Hidup kita mesti dalam Islam pun kita nak hari ini lebih baik daripada semalam. Kita nak always ada improvement. Kita tak nak stagnant. Betul? So you nak tengok perubahan, you nak naikkan tahap hidup you nak ubah. You nak ubah something dalam hidup you. So mesti ada satu yang you bengang. Maksudnya you tambahkan kebengangan tu. Apa dia yang you bengang? Apa dia yang you bengang? Mungkin you bengang dengan kata-kata orang yang menghina you, yang perli you, yang kata you tak bagus, kata you tak boleh buat, yang kata tak payahlah semua ni, tak payahlah. Contohnya kata-kata yang merendah-rendahkan kita, orang penghinaan kepada kita. So you tukarkan tu kepada macam, no, I will prove to you, I will prove to these people yang I can do this. Saya buktikan. Tukarkan jadi push factor untuk you buat lebih baik lagi. Apa lagi kebengangan yang patut kita jadikan dia sangat-sangat bengang sampai dia boleh tolak kita. Tak boleh terima, aku kena buat something. Apa dia dalam hidup anda? Mungkin anda nak ubah kewangan anda. Tak boleh macam ni, aku nak bagi lebih banyak lagi. Aku nak bersedekah dengan lebih banyak. Aku nak happykan mak ayah aku dengan lebih banyak. So you kena jadikan dia sangat-sangat bengang yang you kena tukar dia. Aku kena buat something. Jadikan dia push factor. Apa dia? You mesti ada satu kebengangan ni. Apa yang you bengang dalam hidup you? Mungkin you nak happykan anak you. Apa dia? You nak bagi lebih banyak kebahagiaan. Mungkin you sangat busy dalam hidup you. You tak ada masa untuk beribadah. Tak ada masa untuk family. Apa dia yang nak ubah? Jadikan dia sangat-sangat bengang. You nak kena buat something. Jadikan dia satu benda yang you nak tukar, nak ubah. Jadikan dia push factor untuk you buat tindakan. Untuk bina matlamat yang lebih besar. So, fikirkan apakah kebengangan you untuk you jadikan push factor untuk tolak you buat something. Susah untuk kalau kita sangat-sangat selesa. Ada orang dia bengang, ya, tapi dia kata tak apalah, okeylah, kan. So dia hidup dalam keadaan yang sama bertahun-tahun. So, jadi mungkin ini masanya untuk kita bangkit, untuk kita buat sesuatu yang lebih baik, yang lebih hebat dalam hidup kita. So tak nak kita memang kena jadi yang lebih baik untuk diri kita, untuk orang di sekeliling kita. So mesti ada benda yang you bengangkan, jadikan dia sangat kuat untuk push diri you. Kena fikirkan apa dia you nak ubah. Kalau tak, kita tak akan dapat ubah. Sebab kita selesa, kita okey. Macam tu. Alright? Alright. So, yang seterusnya ialah ini dia. Okay? So, kita kena kita kena ubah circle of friends kita. Siapa orang di sekeliling kita yang boleh membantu untuk kita buat perubahan ni? Ada tak? Circle you ni macam orang yang negatif, yang tak payahlah, buang masa tak apa, macam tu. Ataupun adakah you dalam circle of friends yang memang kita kena strive, kita kena usaha lagi, kita kena bagi yang terbaik, kita kena push, kita kena usaha. So cari circle-circle ni.
Maksudnya kalau anda nak, contohnya kalau anda dalam perniagaan, siapakah orang-orang, group of friends yang sama-sama buat perniagaan yang nak ubah, yang nak strive, nak buat better. Ataupun anda dalam pekerjaan anda cari orang-orang yang positif, orang-orang yang berjaya, anda join mereka. Anda nampak mereka buat apa, anda nak buat yang sama. Macam tu, anda nak follow orang-orang yang berjaya ni. Siapa dia circle of friends ni yang kita boleh cari? You kena cari, you kena ubah. Sebab circle of friends ni, siapa yang kita nampak, siapa yang kita tengok, siapa yang kita dengar, akan menentukan banyak perkara, akan efek banyak perkara dalam cara kita berfikir, cara kita bekerja, dalam kita hidup kita, kan? So ubah, cari orang-orang yang lebih positif, orang-orang yang bersemangat nak buat peningkatan dalam hidup dia. Okay? So ubah circle of friends kita ni, cari orang-orang yang membantu untuk kita buat lebih baik. Okay? So ubah circle of friends kita. Alright. Dan seterusnya, last but not least ialah untuk kita buat perubahan. Ni sayang. Okey, nanti kejap. Okey. Untuk kita buat perubahan dalam hidup kita, kalau kita guna cara yang sama, kita ada kita ada situasi yang sama, masalah yang sama, kita tak akan mudah untuk ubah kalau kita tak cari mentor dan ilmu. Kalau kita tak cari mentor dan ilmu, susah untuk kita buat perubahan. Sebab mentor ni adalah orang yang dia dah berjaya, dia dah bantu orang lain berjaya, dia ada proven result dan dia ada ilmu untuk bantu kita. Ilmu saja mungkin tak cukup, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak orang yang penunjuk jalan untuk kita. Dalam Islam pun kita tak boleh nak tengok, kalau kita nak belajar kitab contohnya, kita tak boleh nak belajar kitab tu seorang-seorang. Kita kena berguru. Kita cari tok guru, belajar. Baru kita ada fahaman yang betul. Dalam Islam pun tidak dilarang untuk kita semata-mata untuk kita belajar kitab je. Tak boleh, tuan-tuan perempuan. Kita kena cari orang yang boleh bimbing kita, pegang tangan kita, tunjuk kita macam mana nak capai benda-benda yang kita nak capai tu. Cari mentor yang betul-betul boleh bantu kita dan lahirkan lebih ramai orang yang berjaya apa yang macam kita nak tu untuk bantu kita. So, usahakan untuk dapatkan mentor dan ilmu yang betul. Untuk kita buat tindakan yang betul lepas tu. Okey. So, inilah fokus-fokus yang kita kena usahakan. Memang tak mudah, tapi kita tak nak selama-lamanya hidup dalam keadaan yang sama. Kita tak nak. Tak nak, kita kena usaha. Kena cari. Kena fokus tindakan. Kena fokus matlamat. Kena fokus mentor ilmu. Kena fokus circle of friends. InsyaAllah, kita mesti buat semua-semua ni. Dan insyaAllah, kita boleh ubah hidup kita kepada yang lebih hebat. Okay? So, teruskan follow live Bondabi untuk Bondabi lebih memberi manfaat kepada lebih ramai orang, kan? Untuk ubah hidup kita semua lebih baik, kan? Semestinya kita ada orang-orang yang nak kita gembirakan dalam hidup kita. Besarkan matlamat kita untuk kita happykan lebih ramai orang. Okay? Untuk bantu lebih ramai orang. Okay? Jom bersama-sama dengan saya untuk kita untuk kita buat perubahan dalam hidup kita. Okay? Dan juga kepada anda yang nak jana pendapatan dengan KD Kerutuk, kita mencari dropship. Kita nak bantu 50 orang dropship di sekitar Shah Alam, Subang Jaya, untuk sama-sama bina pendapatan, untuk kita bantu lebih ramai, untuk kita bantu anda untuk mengubah kewangan anda, mengubah hidup anda menjadi lebih hebat bersama-sama KD Kerutuk. Okey, PM kita segera jika anda berminat untuk bersama kita. Yang diperlukan ialah komitmen anda. Komitmen anda untuk berusaha meningkatkan anda punya kehidupan. InsyaAllah.
Alright, itu sahaja yang nak saya kongsikan. Jangan lupa 5.30 petang ni bersama Bonda B dalam live cabutan bertuah sempena kempen Kita Jaga Kita. Alright, insya-Allah itu sahaja. Jumpa lagi. Saya Bonda B, kedi ketutup, baru teringat dah terliur. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap, tunggu. Jadi kerutuk baru tengok tak terliur. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Abaza wa tawalla.